Adakah anak-anak di rumah seolah-olah tidak lagi begitu suka mendekati Anda seperti ketika mereka masih kecil? Atau pernahkah Anda perasan bahwa setiap kali Anda masuk ke dalam bilik, keluarga Anda selalu membuka tingkap? Ia dibuka untuk pengudaraan. Apabila butiran-butiran kecil ini berlaku, pernahkah Anda berasa sedikit cemas dan ragu-ragu di dalam hati? Adakah saya sudah mula mempunyai bau yang memalukan untuk dibincangkan itu? Sekarang, oleh karena Anda telah mengklik video ini, itu bermakna Anda sudah bersedia untuk menghadapi masalah ini. Saya akan menggunakan pengetahuan profesional saya sepanjang hayat dan pemahaman yang teliti untuk memberikan Anda satu penyelesaian yang benar-benar berkesan dan sangat mudah. Pertama sekali, saya perlu menekankan bahwa terdapat asas saintifik mengapa badan mengeluarkan bau istimewa ini seiring dengan peningkatan usia. Ini pastinya bukan salah Anda, dan bukan juga karena Anda tidak suka membersihkan diri. Badan kita ibarat sebuah mesin yang rumit yang telah beroperasi selama beberapa dekade. Alat gantinya secara semula jadi akan usang, fungsinya akan berubah, dan bau badan juga akan berubah. Ini adalah satu fenomena fisiologi yang normal. Tetapi sila ambil perhatian bahwa ini pastinya bukan satu takdir yang perlu Anda tanggung secara senyap sepanjang sisa hidup Anda. Selagi Anda menonton video ini hari ini, saya berjanji Anda akan belajar bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya dan tidak akan lagi mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan itu dari belakang. Ini adalah satu kesilapan yang dilakukan oleh ramai warga emas. Apabila mereka merasakan mereka mempunyai bau badan, perkara pertama yang terlintas di pikiran mereka adalah menggunakan minyak wangi, air tandas, atau pelbagai jenis pewangi untuk menutupinya. Tetapi ini hanyalah penyelesaian sementara dan boleh memburukkan lagi keadaan. Bagi orang di sekeliling mereka, bau campuran itu selalunya lebih tidak tertahan berbanding bau badan yang ringkas. Ini hanya akan membuatkan ahli keluarga lebih bersemangat untuk membuka tingkap, dan warga emas pula akan berasa sangat terluka. Untuk memecahkan kitaran ganas ini, kita perlu terlebih dahulu memahami sepenuhnya dari mana datangnya bau ini. Mengapa wujudnya apa yang dipanggil bau orang tua? Ramai orang menganggap ia hanyalah hasil semula jadi daripada tidak mencuci dengan betul, atau karena kita semakin tua dan ia tidak boleh diubah. Tetapi sebenarnya, terdapat sebab-sebab saintifik yang sangat jelas di sebaliknya. Hanya dengan memahami sebab-sebabnya, kita boleh mencari penawar yang betul. Seiring dengan peningkatan usia, badan kita mengalami 3 perubahan utama, yang merupakan punca utama bau penuaan. Pertama, cara kita berpeluh berubah. Semasa kita muda, metabolisme kita aktif, dan kita berpeluh kira-kira 1 liter atau lebih dalam sehari. Namun, kajian perubatan mendapati bahwa selepas umur 50 tahun, fungsi kelenjar peluh kita beransur-ansur merosot, dan jumlah peluh yang kita keluarkan boleh berkurangan lebih daripada separuh. Ramai warga emas mungkin berpikir, saya jarang berpeluh sekarang dan badan saya kering, jadi saya tidak sepatutnya mempunyai apa-apa bau. Konsep ini sama sekali salah. Sebaliknya, pengurangan peluh pastinya bukan satu perkara yang baik. Peluh adalah sistem pembersihan paling semula jadi badan kita. Ia seperti pembersih terbina dalam yang boleh mengeluarkan toksin dan kotoran lama dari badan melalui peluh. Jika jumlah peluh berkurangan dengan ketara, ia seolah-olah lori sampah di rumah berhenti berfungsi. Sisa metabolik ini akan terus terkumpul di permukaan kulit dan menjadi hidangan berkhasiat yang paling kaya untuk bakteria. Apabila bakteria membiak dan menguraikan kotoran ini pada kulit, ia secara semula jadi mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan. Seorang wanita berusia 71 tahun bernama Mak Cik Noraini pernah bertanya kepada saya, Dr. Danish Malik, dulu masa saya muda, saya kuat berpeluh dan saya rasa rimas. Sekarang saya hampir tidak berpeluh langsung. Saya ingatkan itu perkara yang baik, tapi rupa-rupanya tidak. Betul tuh. Kedua, komposisi kimia sebum berubah. Ini lebih penting dan mengejutkan. Kulit kita akan mengeluarkan minyak untuk melindungi kulit yang dipanggil sebum. Tetapi tahukah Anda bahwa komposisi kimia sebum pada orang muda dan orang tua adalah sama sekali berbeza? Penyelidikan perubatan telah mengesahkan bahwa seiring dengan peningkatan usia, sejenis asid lemak khas meningkat dalam sebum kita. Apabila asid lemak ini dioksidakan dan diuraikan oleh bakteria pada kulit,
ia mengeluarkan bahan kimia yang dipanggil 2-kononenal. 2-kononal inilah dalang utama bau penuaan yang unik dengan rasa berminyak dan seperti rumput. Menurut penyelidikan Jepun, bahan ini mula meningkat secara perlahan pada usia 40 hingga 50 tahun dan mencapai kemuncaknya pada usia 90 tahun. Ia adalah produk asid lemak teroksida yang hampir tidak ditemui pada kulit orang muda. Disebabkan bahan inilah wujudnya bau istimewa yang unik bagi golongan pertengahan umur dan lebih tua, sedikit hapak dan seperti bau buku dan surat kabar lama. Ketiga, persekitaran dalam mulut akan berubah. Adakah Anda merasakan mulut Anda sering kering seiring dengan peningkatan usia? Ini karena selepas umur 60 tahun, pengeluaran air liur kita juga akan berkurangan lebih daripada 50%. Air liur memainkan peranan yang sangat penting dalam mulut kita. Ia bukan sahaja membantu melembabkan makanan kita untuk penghadaman, tetapi yang lebih penting, ia sentiasa membasuh dan membersihkan mulut, menghalang pembiakan bakteria, dan mengekalkan keseimbangan asid base dalam mulut. Apabila air liur tidak mencukupi, keupayaan mulut untuk membersihkan diri sendiri akan berkurangan dengan ketara, mengakibatkan mulut dan lidah kering, yang seterusnya membolehkan bakteria dalam mulut membiak dengan banyak dan menyebabkan nafas berbau yang teruk. Salah seorang pesakit saya yang berusia 69 tahun, Nenek Salma, pernah mengadu kepada saya, mulut saya sering kering sekarang, dan rasanya saya ada nafas berbau. Saya tak boleh dekat dengan cucu saya pun bila bercakap dengannya. Saya kena sentiasa menjarakan diri. Ini adalah masalah tipikal yang disebabkan oleh pengurangan pengeluaran air liur. Pada ketika ini, adakah Anda sudah mula faham mengapa Anda mandi dan berkumur setiap hari, tetapi bau itu seolah-olah sentiasa bersama Anda dan tidak dapat dihilangkan walau apapun yang Anda lakukan? Ini adalah karena 3 perubahan utama dalam badan Anda yang telah saya terangkan kepada Anda. Sekarang mari kita fahami 3 prinsip utama untuk menghilangkan bau penuaan. Cara yang akan saya beritahu Anda ini tidak memerlukan Anda pergi ke farmasi atau hospital untuk membeli sebarang obat mahal atau produk penjagaan kulit. Mulai hari ini Anda boleh segera menghilangkan bau di rumah. Ini adalah kaedah yang terbukti berkesan berdasarkan penyelidikan perubatan bertahun-tahun dan pengalaman klinikal. 97% pesakit saya telah melaporkan hasil yang ketara. Prinsip pertama adalah minum banyak air suam. Ramai orang bertanya, bukankah minum air hanya untuk menghilangkan dahaga? Apa kaitannya dengan bau badan? Ini sangat penting. Air adalah pembersih terbaik badan kita. Apabila Anda minum air yang mencukupi, kotoran dan toksin dapat dikeluarkan dengan lancar melalui air kencing, bukannya terkumpul dan keluar melalui kulit. Terutamanya, amalkan minum segelas air suam sebaik sahaja bangun pagi. Selepas tidur semalaman, badan mengalami dehidrasi dan darah menjadi lebih pekat. Segelas air ini ibarat menuang minyak semula ke dalam enjin badan Anda, membangunkan usus Anda dan memulakan proses detoksifikasi untuk hari itu. Ini sangat penting untuk mengurangkan bau badan. Ingat untuk minum sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas air sehari, yaitu kira-kira 500 hingga 2000 mili. Jika Anda sukar untuk menjadikannya satu tabiat, berikut adalah satu tip. Sediakan sebotol air dengan sukatan dan tetapkan jumlah tertentu untuk setiap jam. Contohnya, minum segelas sebaik bangun pagi, 1 sebelum makan tengah hari, 1 selepas makan tengah hari, 1 pada pukul 3 petang untuk minum petang, dan 1 sebelum makan malam. Minum segelas lagi air sejam sebelum tidur. Dengan menjadikan minum air sebagai satu ritual, Anda akan mudah mencapai matlamat Anda. Juga, sila ambil perhatian bahwa kopi dan teh tidak boleh menggantikan air sepenuhnya karena kafein di dalamnya adalah diuretik dan boleh menyebabkan badan kehilangan lebih banyak air. Jadi jika Anda minum secawan kopi, adalah lebih baik untuk minum 1,5 cawan air lagi. Prinsip kedua adalah berjalan-jalan di bawah matahari. Ramai warga emas akan berkata, "Alahai, saya sudah tua dan lutut saya tidak berapa baik. Saya tidak boleh berjalan dan tidak boleh bersenam." Jangan risau. Saya tidak merujuk kepada jenis senaman berat yang akan membuat Anda berpeluh dengan banyak. Apa yang saya maksudkan adalah berjalan santai di bawah cahaya matahari yang lembut 2 kali sehari. Kesannya sangat menakjubkan dalam masa 10 menit sahaja.
Sinaran ultraungu dalam cahaya matahari mempunyai kesan antiseptik semula jadi yang membantu membunuh bakteria berbahaya di permukaan kulit. Berjalan pantas juga boleh merangsang perpeluhan yang sederhana dan lembut, yang boleh mengimbangi perpeluhan yang tidak mencukupi yang kita sebutkan tadi dan membantu badan mengeluarkan bahan-bahan berbahaya. Satu peringatan khas, elakan berjemur di bawah matahari pada waktu tengah hari adalah lebih baik untuk memilih cahaya matahari yang lebih lembut dan hangat sebelum pukul 10 pagi atau selepas pukul 4 petang. Prinsip ketiga adalah mandi dengan air suam sekali sehari dan berendam sekali seminggu. Saya tahu ramai warga emas mendapati mandi setiap hari adalah satu perkara yang menyusahkan. Mudah dijangkiti selesema, tetapi mandi adalah sangat penting karena ia secara langsung menyingkirkan sebum yang terkumpul, sel-sel kulit mati dan bakteria yang sentiasa membiak pada kulit. Namun, terdapat satu kunci yang sangat penting di sini, yaitu suhu air mandi tidak boleh terlalu panas. Ramai orang berpikir bahwa hanya dengan menyiram air yang sangat panas barulah badan akan bersih. Ini adalah satu lagi salah faham yang serius. Air yang terlalu panas akan menanggalkan lapisan sebum yang sihat di permukaan kulit, merosakkan lapisan pelindung kulit, dan merangsang kulit untuk mengeluarkan lebih banyak minyak yang akan memburukkan lagi bau. Suhu yang paling sesuai adalah sekitar 38 hingga 40 derajat Celcius. Air suam lebih panas sedikit daripada suhu badan. Mandian yang hangat dan selesa sudah memadai. Saya sangat mengesyorkan jika Anda mempunyai tap mandi di rumah. Berendamlah sekurang-kurangnya sekali seminggu. Gunakan air suam pada suhu 38 derajat Celcius untuk berendam dengan selesa selama 15 hingga 20 menit. Air suam akan membuka liang-liang roma di seluruh badan dan kotoran yang terkumpul di dalam liang-liang roma akan dikeluarkan bersama peluh. Kebanyakan pesakit saya melaporkan bahwa selepas mandi, bukan sahaja kulit mereka menjadi lebih licin, malah bau badan yang busuk juga berkurangan dengan ketara. Para penonton yang dihormati, hanya dengan benar-benar mengikuti 3 prinsip utama yang saya sebutkan, Anda tidak akan lagi terhidu bau penuaan. Ia telah berkurangan lebih daripada separuh, tetapi ia belum selesai. Sekarang adalah masanya untuk mendedahkan rahasia yang paling penting dan kritikal hari ini. Terdapat 3 bahagian imas semasa mandi yang selalu Anda terlepas pandang, tetapi Anda benar-benar perlu mencucinya dengan teliti. 90% bau penuaan kita berpunca dari 3 tempat ini. Tetapi dari pemerhatian saya, kebanyakan orang tidak benar-benar mencucinya dengan teliti. Bahagian penting yang pertama adalah di mana terdapat lipatan kulit. Sekarang, ikut saya dan pikirkan di mana lipatan terbentuk pada badan kita. Leher, terutamanya belakang leher, di belakang telinga, di bawah ketiak, di bawah payudara bagi wanita, dan pusat celah paha. Kawasan di belakang lutut dan di pelipat siku adalah tempat yang sempurna untuk pembiakan bakteria karena kulit bertindih dan peluh tidak mudah kering. Pengudaraan yang lemah menjadikan kawasan ini sempurna untuk pembiakan bakteria. Ramai orang hanya membilas dengan air semasa mandi atau bahkan mengabaikan kawasan ini sama sekali. Terutamanya belakang leher dan di belakang telinga, karena ia tidak kelihatan, ia mudah dilupakan. Namun, kedua-dua kawasan ini mempunyai kelenjar sebum yang sangat aktif dan baunya kuat. Mulai sekarang, apabila Anda mandi, sila gunakan tuala lembut atau puff mandi dengan sabun atau sabun mandi untuk menggosok kawasan berlipat ini dengan perlahan dan berhati-hati. Ingat untuk bersikap lembut dan jangan sekali-kali menggaru. Gosok dengan kuat seolah-olah menyental periuk untuk mengelakkan kerosakan kulit. Bahagian penting kedua adalah di mana terdapat rambut yang tebal, termasuk kulit kepala, ketiak, dan dada atau perut lelaki yang lebih tua. Kawasan berambut lebih mudah menarik peluh dan sebum yang bertindak seperti jaring yang menangkap semua kotoran, terutamanya kulit kepala. Ramai orang tidak mengendahkannya dan berpikir bahwa bersyampu hanyalah tentang mencuci rambut. Ini salah. Kunci kepada bersyampu adalah membersihkan kulit kepala. Semasa bersyampu, pastikan Anda menggunakan hujung jari bukan kuku untuk mengurut seluruh kulit kepala dengan teliti dan lembut, untuk menanggalkan minyak dan kotoran yang terkumpul di sekeliling folikel rambut sepenuhnya. Selain itu, lelaki yang lebih tua dengan lebih banyak rambut di dada atau perut mereka juga perlu memberi perhatian khusus kepada kebersihan. Semasa mandi, sila gunakan sabun atau gel mandian yang mencukupi untuk menghasilkan banyak buih untuk membersihkan kawasan ini secara mendalam. Perkara yang paling penting selepas mandi adalah mengeringkan kawasan ini dengan tuala kering.
Persekitaran yang lembab adalah sarang bakteria. Menjaga kekeringan adalah kunci kepada segalanya. Bahagian penting ketiga adalah di mana kelenjar peluh sangat aktif. Ini terutamanya termasuk tapak kaki, jari kaki, tapak tangan, dan belakang kita. Taburan kelenjar peluh di kawasan ini sangat padat, yang mudah menyebabkan bau busuk, terutamanya kaki kita yang terkurung dalam kasut yang tidak telap udara sepanjang hari. Suhu dan kelembapan yang tinggi hampir seperti bakteria dan kulat. Bau kaki bukan sahaja tidak menyenangkan, tetapi juga merebak dan meresap ke dalam seluar dan stocking, yang menjejaskan seluruh badan. Semasa mencuci kaki, pastikan Anda membuka setiap celah jari kaki untuk membersihkan dan kemudian keringkan dengan teliti. Jika boleh, pakai stocking kapas tulen yang lebih baik dalam menyerap peluh. Tukar kasut sekurang-kurangnya sekali sehari dan pakai 2 hingga 3 pasang secara bergilir-gilir, memberikan setiap pasang kasut massa yang cukup untuk dianginkan dan kering. Belakang adalah kawasan yang sukar untuk kita bersihkan sendiri. Jadi Anda boleh menyediakan berus bertangkai panjang di bilik mandi atau tuala panjang untuk membantu membersihkan. Peluh dari belakang sering meninggalkan kesan pada pakaian, jadi penting juga untuk membersihkannya dengan teliti. Saya ingatkan Anda sekali lagi, semasa mencuci bahagian penting ini, pastikan Anda menggunakan air suam, bukan air yang terlalu panas, dan pilih sabun atau sabun mandi dengan bahan yang lembut dan tanpa pewangi yang berlebihan. Pewangi yang berlebihan kadangkala boleh merengsakkan kulit. Selepas mandi, adalah sangat penting juga untuk melembabkan kulit Anda dengan lotion atau krim yang ringkas. Kulit kering muda mempunyai lebih banyak sisik dan sel-sel kulit mati, yang juga boleh menjadi punca bau. Terutamanya pada musim luruh dan musim sejuk yang kering, melembabkan adalah lebih penting. Bermula dengan mandi malam ini, bersihkan 3 bahagian penting ini dengan teliti dan lembut. Dalam masa seminggu sahaja, Anda akan merasakan sendiri perbezaan reaksi keluarga Anda terhadap Anda. Seterusnya, mari kita bincangkan tentang memperbaiki diet dan tabiat gaya hidup Anda. Bahagian ini juga sangat penting. Sila dengar dengan teliti. Ramai pesakit saya bertanya, Dr. Danish Malik, selain daripada mandi, adakah cara lain untuk memperbaiki keadaan badan dari dalam? Sudah tentu. Makanan yang kita makan setiap hari mempunyai pengaruh yang besar terhadap bau yang dikeluarkan oleh badan. Makcik Noraini yang berusia 60 tahun pernah bertanya kepada saya suka makan bawang putih dan bawang besar sepanjang hidup saya. Mungkin bau kuat itu adalah punca bau badan saya. Ini adalah satu lagi salah faham yang biasa. Sebenarnya, walaupun rempah yang berbau kuat seperti bawang putih, bawang besar, dan halia boleh menjejaskan nafas Anda buat sementara waktu, ia mengandungi antioksidan yang sangat kuat yang boleh membantu mengurangkan bau penuaan dalam jangka masa panjang. Pertama, makan lebih banyak makanan antioksidan. Istilah antioksidan kedengaran sangat teknikal dan sukar difahami. Secara ringkasnya, ia merujuk kepada makanan yang boleh membantu badan kita melawan penuaan dan melambatkan kerosakan. Badan kita ibarat sebiji epal yang dikupas. Apabila terdedah kepada udara, ia akan perlahan-lahan menjadi kuning dan rosak. Ini adalah pengoksidaan. Dan dalam bau penuaan, 2, nonenal, seperti yang kita sebutkan tadi, ia adalah produk pengoksidaan sebum. Oleh itu, makan lebih banyak makanan antioksidan akan membantu kita melawan pengoksidaan ini dari dalam. Makanan manakah yang pakar dalam antioksidan? Contohnya, lada benggala hijau, tomato, epal, stroberi, beri biru, teh hijau, kacang tanah, soba, beras perang, dan lain-lain. Terutamanya buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna-warni seperti buah-buahan dan sayur-sayuran merah, ungu, oranye dan kuning biasanya mengandungi antioksidan yang sangat kaya. Kedua, makan lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran yang kaya dengan air seperti timun, tembikai, pir, tomato, dan lain-lain. Buah-buahan dan sayur-sayuran dengan kandungan air yang tinggi, ini akan membantu badan kita mengeluarkan kotoran lama dengan lebih berkesan. Ia mempunyai kesan diuretik semula jadi, dan boleh menyingkirkan toksin dari badan bersama dengan air kencing. Jika Anda sukar untuk makan buah-buahan dan sayur-sayuran secara langsung, Anda juga boleh menggunakan penggisar untuk membuat jus buah-buahan dan sayur-sayuran segar dan minum segelas sehari, yang sangat membantu dalam memperbaiki bau badan. Ketiga, menjaga kebersihan mulut memerlukan pemberusan gigi 2 kali sehari, tetapi itu tidak mencukupi.
Ingat untuk memberus lidah Anda setiap kali Anda memberus gigi. Permukaan lidah Anda dilitupi oleh bonjolan kecil yang dipanggil papila, yang mengumpul sisa makanan dan bakteria, membentuk lapisan salutan lidah yang berwarna putih atau kekuningan. Ini adalah punca utama nafas berbau. Selain memberus dengan lembut menggunakan berus gigi, saya cadangkan Anda membeli berus lidah di farmasi untuk hasil yang lebih baik. Hanya gunakan berus lidah untuk mengikis lidah Anda dengan lembut dari pangkal ke ujung sekali sehari. Anda akan perasan perbezaan yang besar pada rasa di dalam mulut Anda. Mengunyah gula-gula getah tanpa gula selepas makan juga boleh merangsang pengeluaran air liur, memperbaiki mulut kering, dan membantu mengurangkan nafas berbau. Memilih gula-gula getah yang mengandungi xilitol juga boleh membantu mencegah kerosakan gigi. Keempat, kurangkan pengambilan alkohol dan minuman beralkohol. Semua ini boleh menyebabkan dehidrasi dan memburukkan bau badan. Terutamanya alkohol apabila diuraikan oleh hati, ia mengeluarkan bahan yang dipanggil asetaldehid. Bahan ini dikeluarkan melalui peluh dan nafas, mencipta bau yang tidak menyenangkan yang menjadi ciri mabuk. Pak Cik Rahman yang berusia 70 tahun berkata, "Dulu, saya minum 2 gelas wine setiap hari, dan itulah punca utama bau di dalam bilik saya. Saya mendengar nasihat dokter saya dan berhenti minum, dan beralih kepada teh barley. Selepas sebulan sahaja, istri saya berkata bau itu telah bertambah baik dengan ketara. Kelima, ambil serat makanan yang mencukupi. Sembelit adalah satu lagi dalang tersembunyi yang memburukkan bau badan. Jika najis berada di dalam usus terlalu lama, toksin dan kotoran di dalamnya akan diserap semula oleh usus dan kemudian dikeluarkan melalui liang-liang roma kulit kita. Oleh itu, makan lebih banyak beras perang, bijirin penuh, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Makanan yang kaya dengan serat makanan ini boleh mencegah sembelit dan mengekalkan kesehatan usus. Jika Anda tidak mula melaksanakan kaedah-kaedah ini sekarang, Anda hanya akan terus membazirkan uang untuk produk yang mahal tetapi tidak berkesan. Melalui perubahan kecil dalam diet dan kebersihan mulut ini, Anda akan melihat perbezaan yang besar. Tabiat baik ini bukan sahaja untuk mengurangkan bau penuaan, tetapi juga untuk kesehatan Anda secara keseluruhan. Akhir sekali, mari kita bincangkan tentang pembersihan dan penyelenggaraan pakaian dan barangan harian. Pakaian dan barangan harian juga mempunyai kesan yang besar terhadap bau penuaan. Kita telah sebutkan tadi bahwa punca bau, 2-gononenal, adalah larut lemak dan mudah melekat pada gentian fabrik. Walaupun badan Anda sangat bersih, jika pakaian yang Anda pakai setiap hari atau cadar katil yang Anda tidur masih mengekalkan bau lama, ia akan menjadi sia-sia. Jadi Anda harus memberi perhatian khusus kepada bahagian ini. Pertama, pakaian dan pakaian dalam hendaklah kerap dicuci. Walaupun pakaian kelihatan bersih, ia harus dicuci selepas dipakai sekali. Ini karena peluh dan sebum dari badan kita kekal pada pakaian, yang boleh menapai di dalam almari dan menyebabkan bau. Terutamanya pada musim panas yang panas, ia harus dicuci dengan lebih kerap. Pakaian dalam hendaklah dicuci setiap hari. Adalah lebih baik untuk memilih kapas tulen, karena kapas menyerap peluh dan lebih telap udara. Gentian sintetik tidak mudah menyerap peluh dan boleh memburukkan bau. Pakaian yang telah dicuci hendaklah dijemur di bawah sinar matahari seboleh mungkin. Sinar matahari adalah pembasmi kuman terbaik dan boleh membantu membunuh bakteria dan hama habuk. Kedua, cadar katil, sarung selimut, dan sarung bantal juga hendaklah kerap dicuci. Kita menghabiskan kira-kira 1/3 daripada hari kita di atas katil. Dalam tempo ini banyak peluh, sebum, dan kelemumur akan terkumpul pada bantal dan selimut kita. Ini akan menjadi sarang bakteria dan hama habuk yang mengeluarkan bau busuk. Saya sangat mengesyorkan agar Anda mencuci dan menukar cadar katil Anda sekurang-kurangnya sekali seminggu. Jika boleh, coba jemur kadar katil Anda, terutamanya sarung bantal Anda, karena kepala dan muka kita adalah kawasan yang paling aktif mengeluarkan sebum. Ia harus ditukar dengan lebih kerap. Ketiga, kasut dan stoking juga harus dijaga dengan baik. Bau dari kaki Anda akan berpindah ke kasut dan stoking Anda, jadi ia akan menjejaskan bau badan Anda secara keseluruhan. Stoking hendaklah ditukar dan dicuci setiap hari. Adalah lebih baik untuk memakai kasut yang diperbuat daripada kapas. Jangan pakai sepasang yang sama setiap hari. Sediakan 2 hingga 3 pasang untuk digilirkan dan biarkan kasut yang telah Anda pakai mempunyai sekurang-kurangnya 1 hari untuk dianginkan dan kering sepenuhnya. Anda juga boleh meletakkan sedikit soda penaik di dalam kasut yang tidak Anda pakai.
Soda penaik mempunyai keupayaan yang sangat baik untuk menghilangkan kelembapan dan bau. Keempat, kerap membuka tingkap untuk pengudaraan bilik. Semakin lama Anda tinggal di rumah, semakin mudah bau badan terkumpul dalam ruang yang tertutup. Sila buka tingkap selama 10 menit sekurang-kurangnya 2 kali sehari, contohnya selepas bangun pagi dan sebelum tidur malam, untuk membolehkan peredaran udara di dalam dan di luar. Udara segar adalah cara terbaik untuk menghilangkan bau di dalam rumah. Baiklah, di sini kita telah membincangkan secara terperinci punca bau penuaan dan penyelesaian yang komprehensif. Kaedah-kaedah ini hampir tidak memerlukan sebarang kos dan boleh dilaksanakan serta-merta mulai hari ini. Ia bukanlah produk yang mahal atau langkah yang rumit, tetapi tabiat mudah yang boleh kita pupuk dalam kehidupan seharian kita dengan sedikit usaha sahaja. Sila ingat bahwa usaha kita untuk menghilangkan bau penuaan bukan hanya tentang menghilangkan bau, tetapi juga tentang mendapatkan semula usia tua yang lebih sihat, lebih yakin, dan lebih bahagia. Perubahan-perubahan kecil ini boleh segera memperbaiki hubungan Anda dengan keluarga, meningkatkan kemahiran sosial Anda, dan yang lebih penting mengembalikan rasa selesa, keyakinan, dan kebahagiaan Anda sendiri. Jangan biarkan bau membuatkan Anda terlalu bimbang dan mengelak daripada bertemu rakan-rakan. Jangan lepaskan saat-saat penting berinteraksi dengan cucu-cucu Anda, dan jangan biarkan diri Anda berasa kesepian. Jika Anda rasa video hari ini membantu, sila jangan lupa untuk klik suka untuknya. Yang paling penting, sila kongsi maklumat penting ini dengan semua orang yang Anda sayangi. Itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain masa.